adalah langkah-langkah untuk menjaga kita panggil problem solving strategy. Problem solving strategy ni secara ringkasnya adalah sebenarnya untuk kita mendapat solusi ni, dia bukan semudah kita duduk kita fikir. Sebenarnya bila kita nak dapatkan solusi ni, tak salah untuk kita ambil masa untuk kita panggil brainstorm, kita betul-betul tengok kebaikan, keburukan. Problem solving skill ni nampak macam basic, tapi kebolehan untuk buat problem solving skill ni dengan struktur yang betul boleh membantu kita juga. Sebab kadang-kadang kita setiap kali kita ada cabaran, kita mencari solusi. Tapi kita terlupa untuk reflect balik. Dia fikir balik, apakah kesan solusi tersebut? Bagaimana saya nak menambah baik solusi tersebut dia akan datang? Kadang-kadang kita lupa. Problem solving strategies ni, kalau ada problem solving strategies yang tersusun, sekurang-kurangnya kita boleh pastikan solusi-solusi yang kita kenal pasti ni kita boleh terus tambah baik dan kita dapat solusi yang terbaik. Sebab kadang-kadang kita ingat solusi ni yang terbaik ni datang macam tu je. Tapi sebenarnya kadang-kadang solusi ni dia adalah satu benda yang kita asah. Kita buat macam ni, oh ada kesalahan. Okay, kita ubah sikit, kita ubah sikit, kita ubah sikit. Ini satu benda yang ambil masa. Okay, bila kita cakap mengenai strategi-strategi ni kan, satu benda yang saya nak ketengahkan juga adalah ada beberapa cakap, saya dah buat dah semua ni, saya dah buat dah semua ni, tak berkesan. Saya dah buat ni, saya dah buat tu, saya dah ada ni, saya dah ada tu, tak berkesan. Macam mana? So macam mana sekarang ni? Okay. Salah satu perkara yang saya nak ketengahkan adalah bila kita cakap pasal tekanan, kita tertekan, dia adalah berkenaan dengan sumber. Bila peranan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa dan sumber yang kita ada selari, kita punya tekanan ni balance. Okay. Bila kita punya sumber banyak, kita punya peranan sikit, kita punya tekanan masih di dalam kawalan. Sebab kita ada banyak sumber. So tekanan kita masih rendah. Tapi bila kita punya peranan banyak dan sumber kita sikit, kita punya tekanan meningkat. Dekat sini sumber ni sangat penting. Sumber mendapatkan sokongan. Sumber kadang-kadang mengenal pasti sumber yang kita ada ni sangat-sangat penting. Bila kita dah cuba dah, kita dah buat ni, dah buat tu, dah buat ni, dah buat tu dan kita rasa, tak ada pun, tak berkesan pun semua benda ni. Itu bermaksud dah tiba masanya untuk mendapatkan sokongan luar, sokongan pakar. Sebab bermaksud tuan-tuan, perempuan, ibu bapa dah berada di dalam keadaan yang sumber dah limited dah. Saya dah pakai dah semua sumber saya ni, saya dah ada sumber. Jadi kena dapatkan sumber luar, kena dapatkan sumber tambahan. Satu benda yang saya ingin ketengahkan adalah penting untuk mendapatkan sumber luar ni. Sebab ada setengah ibu bapa memang sumber limited. Ada setengah ibu bapa, ada yang saya jumpa dapat sokongan daripada keluarga, daripada mak ayah, daripada adik-beradik yang lain. Ada ibu bapa yang daripada suami pun tak dapat sokongan. Ada ibu yang kena jaga anak. Ada setengah, dia setiap orang berbeza. Ada setengah ibu yang bertanggungjawab lebih. Ayah dia lebih kepada hantar, bagi duit untuk pergi terapi, tapi ayah dia tak terlibat sama dalam penjagaan anak. So setiap ibu bapa berbeza penciptaan. Mengenal pasti sumber dia, tahu sumber kita dekat mana, adakah sumber kita dah terkesan. Mendapatkan sokongan tambahan daripada sumber luar ni sangat-sangat penting. Kalau rasa macam saya dah buat semua ni, saya masih rasa tersekan, markah anxiety, depression saya masih tinggi, sangat penting untuk dapatkan sokongan luar, sokongan tambahan. Okay, sokongan daripada hospital kerajaan. Untuk dapatkan sokongan daripada hospital kerajaan, satu, dia ada proses dia lah. Kalau hospital private, boleh pergi dapatkan appointment. Tapi untuk hospital kerajaan, kau nak jumpa dengan kaunselor atau clinical psychologist ataupun psychiatrist, selalunya kena dapatkan surat rujukan dulu daripada klinik kesihatan ataupun klinik keluarga. Kadang-kadang klinik keluarga pun dia akan bagi surat untuk pergi ke klinik kesihatan dulu. Daripada klinik kesihatan tu yang akan buat surat untuk dapatkan temu janji dekat hospital. So dekat hospital tu akan ada appointment. Okay, lepas appointment tu akan jumpa kaunselor dengan klinik psychologist. Ikut psychiatrist. Kadang-kadang psychiatrist rasa tak perlu, psychiatrist yang akan jumpa. Kadang-kadang psychiatrist akan bagi temu janji dengan kaunselor atau klinik psychologist.
Ini untuk hospital kerajaan. Pada masa yang sama, sekarang ni kita tengok Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ada buat talian kasih, ada beberapa organisasi yang membuat talian untuk sokongan. Sangat penting untuk kalau ibu bapa rasa saya dah buat semua benda ni dan tak berkesan, sangat penting untuk mendapatkan sokongan tambahan. Sebab macam saya cakap, setiap orang sumber-sumber berbeza. Mungkin kita satu perkara yang sangat penting adalah kadang-kadang cerita kita sama. Dia pun ada anak, dia pun dapat sokongan suami, cerita sama. Tapi cara kita lalui kehidupan kita berbeza dan kadang-kadang kita punya perasaan terhadap sumber-sumber yang kita ada ni berbeza. Makanya kita tak tahu pun mungkin saudara dia tolong. Jadi sangat penting untuk kita jangan risau macam kalau dia boleh buat sepatutnya saya pun boleh. Kita kalau kita rasa sumber kita dah terkesan, sangat penting untuk mendapatkan sokongan daripada pakar, sokongan daripada kaunselor. Satu benda yang penting, sokongan kaunselor ni adalah satu benda yang saya sangat galakkan adalah sebab bila kita cakap pasal salah satu cara untuk mengawal tekanan ataupun memastikan kesihatan mental kita terjaga adalah kita nak bercerita dengan orang. Sebab tu salah satu perkara yang penting bila ada NASOM, ada National Autism Resource Centre ni bagusnya adalah sebab kita boleh kumpulkan ibu bapa yang mempunyai anak ASD ni supaya mereka boleh bekerjasama. Kita panggil group support. Sangat penting. Group support sangat penting. Sebab kan kita nak cerita dekat orang yang memahami apa yang kita lalui. Pada masa yang sama, kadang-kadang kita takut. Sebagai bapa kita takut nak cakap yang tertekan lah, tak tahan lah. Kita takut sebab kita punya culture, budaya kita pun budaya yang ibu bapa ni kena bertanggungjawab, kena jaga muka. Kita rasa, kita risau nak cakap yang kita tertekan. Bila kita jumpa profesional, pakar, sama ada kaunselor atau clinical psychologist atau psychologist ataupun psychiatrist, apa yang disediakan adalah satu ruang yang selamat untuk ibu bapa luahkan apa yang nak diluahkan tanpa rasa takut untuk dihukum ataupun dijudge. Kita nak ibu bapa rasa selamat untuk cakap, kalau nak cakap saya stres, saya tak tahan. Boleh cakap tak tahan. Kita takkan judge, kita takkan menghukum. Macam teruknya macam mana ibu boleh tak tahan ni. Lepas tu kita takkan buat ibu bapa kita cuba untuk tidak buat ibu bapa rasa tidak bersalah untuk, sebab itu emosi yang mereka tengah rasa. Kita tidak boleh cakap salah untuk rasa emosi tersebut, tapi kita kena bagi kemahiran yang bersesuaian untuk mengawal cabaran yang mereka lalui. Okay? Di situ saja saya punya perkongsian. Di sini saya rumuskan sedikitlah, kita berbincang mengenai kesihatan mental, kita bincang mengenai kepentingan penjagaan kesihatan mental ibu bapa. Kenapa pentingnya kita pastikan kesihatan mental ibu bapa terjaga, dan kita bincangkan tekanan, macam mana tekanan memberi kesan kepada kesihatan mental, macam mana kita nak kenal pasti. Kita cakap pasal DAS 21 dan apa antara kaedah-kaedah atau kemahiran yang kita boleh ada untuk memastikan kesihatan mental kita terjaga. Sebenarnya kemahiran ni banyak. Dia kadang-kadang kalau kita nak cakap pasal kemahiran ni banyak masa yang diperlukan. Sebab kemahiran ni kita boleh faham lebih lagi bila kita faham macam mana kesihatan mental dan tekanan ni memberi kesan kepada badan kita. Banyak teknik. Dan kadang-kadang teknik ni perlu dilakukan dengan pakar sebab kadang-kadang teknik sama. Tapi setiap orang aplikasi dia berbeza sekarang. Macam kita nak jadikan kemahiran tersebut optimize. Paling berkesan kadang-kadang teknik sama. Tapi paling berkesan untuk orang ni lain. Cara dia berbeza. Ada orang ni lain.